Okey. Jadi kat sini solat adalah satu ketetapan yang diwajibkan. Solat ke atas orang yang beriman yang tertentu waktunya. Tertentu waktunya kalau kita umat Islam sekarang, kita diwajibkan solat berapa fardu solat. Berapa solat fardu sehari semalam? Berapa? 5. 5 waktu. Okey, jadi 5. 5 waktu itulah yang wajib. Dengar aku, dengar tak? Yang wajib solat. Okey. Ini dari sunnah daripada hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda ketika menjawab pertanyaan seorang Arab Badui tentang solat yang wajib ke atasnya. Maksudnya 5 kali solat sehari semalam. Arab Badui bertanya lagi, adakah selain daripada itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak ada kecuali engkau melakukan solat sunat. Jadi dalam hadis ini, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah menjelaskan bahawa umat Islam diwajibkan solat 5 kali sehari. Okay? Kalau kita nak buat lebih daripada tu, ia dinamakan solat sunat. Waktu solat fardu. Okay, dia ada panjang, mungkin ada lagi penerangan-penerangan lain yang kamu boleh baca dalam buku nanti. Tapi hari ini saya bagi secara ringkas saja. Okay, waktu solat fardu. Solat 5 waktu tadi, kita semua tahu. Kita nak solat, kita kena tahu waktu dia. Maksudnya kita kena ada ilmu. Ada ilmu tentang bila masuk waktu. Sekarang ni kita ada takwim solat kan. Itu salah satu cara kita nak mengetahui waktu solat. Selain daripada kalau orang dulu mungkin ini dia punya keterangan lah. Kalau waktu subuh, permulaan waktu subuh ialah ketika terbit fajar shadiq dan berterusan hingga matahari terbit. Tapi sekarang ni kita dimudahkan dengan adanya takwim solat. Takwim solat. Jadi kita kena tahu bila, kalau boleh setiap daripada kita, kalau dekat rumah sewa ke, dekat college ke, dekat mana-mana dekat rumah ke, dia ada takwim solat tu. Kalau tak ada, tak dapat daripada pejabat agama ke mana, print daripada, sekarang ni banyak sangat website majlis agama dan sebagainya, tampal di bilik, di dinding kita. Jadi kita tahu waktu solat bila. Bila kita tahu, kita akan set. Dia selalunya lah orang yang susah nak bangun solat ni selalu solat subuh kan. Jadi kita tampal. Jadi kita tahu, kita boleh tengok waktu bila solat subuh ni, pukul berapa dia masuk solat subuh dan pukul berapa dia akan berakhir. Jadi kita akan set bila waktu kita akan bangun untuk waktu subuh tu. Tapi sekarang ni disebabkan kita dalam bulan puasa, jadi kita bangun sahur tu teruslah, tak perlu tidur. Tapi saya tak pastilah pelajar ni kamu macam mana kan. Kadang-kadang kamu study sampai lewat malam, terus sahur. Tak nak, malas dah nak bangun nanti. Sepatutnya sahur tu kita disunatkan untuk diambil di akhir, dilewatkan lah. Tapi sekarang ni saya banyak yang pukul 1 dan tidur lewat, pukul 1, 2 pergi kedai-kedai pun, restoran semua buka kan malam. Jadi dia sahur awal dalam pukul 1, 2, jadi dia tidur terlajak subuh. Waktu solat ni penting, kita kena tahu dan kita tampal. Kalau sekarang ni kita boleh tampal lah. Okay? Ni kalau kita duduk di tempat yang tak ada takwim ke, atau di mana-mana yang susah kita nak tahu waktu solat, ini penentuan waktu solat dia lah. Okay, waktu zuhur bermula apabila matahari condong dari tengah-tengah langit ke arah matahari terbenam. Ia juga dinamakan gelincir matahari. Okay? Jadi sekarang ni banyak sangat kemudahan yang ada untuk kita tahu waktu solat tu. Okay, waktu asar pula bermula dengan berakhirnya waktu zuhur dan berterusan sehingga matahari terbenam. Dan waktu maghrib bermula apabila matahari terbenam dan berterusan hingga syafaq merah hilang serta kesannya tidak kelihatan lagi di sebelah barat. Ini kalau selepas maghrib, kalau waktu maghrib tu kita boleh tengok
apa syafaq merah ni macam cahaya merah. Dia akan hilang. Kalau hilang tu dia maksudnya berakhirlah waktu maghrib. Waktu isyak bermula dengan berakhirnya waktu maghrib dan berterusan sehingga terbit fajar shadiq. Maksudnya isyak ni dia lama. Sehingga sebelum subuh. Tapi janganlah kita tak apa sebab isyak lama, tidurlah dulu. Nanti bangun solat isyak. Takut kita terlajak je lah kan. Okey, ni waktu solat, bila masuk waktu solat. Tetapi yang tadilah saya sebutkan, kita dah ada takwim tadi untuk memudahkan kita. Jadi kalau boleh setiap daripada kita, kalau tak ni pun save dalam handphone, boleh tengok dekat handphone dan set alarm untuk kita bangun pagi. Okey. Solat wajib ni tu tak masuk lagi solat sunat bila kita digalakkan untuk solat sunat tahajud apa semua kan. Jadi bila kita set waktu solat subuh masuk pukul berapa, jadi kita boleh setkan kita nak bangun contoh setengah jam awal sebelum solat subuh. Sekurang-kurangnya kita dapat solat sunat tahajud, solat hajat kan. Amalan seorang pelajar ni kita kena perbanyakkan. Bukan saja seorang pelajar, tapi zaman-zaman belajar ni lah. Kalau saya dulu zaman-zaman belajar waktu di universiti ni lah, di samping kita nak menuntut ilmu ni, kita kena perbanyakkanlah amalan-amalan. I'adah ataupun mengulang adalah mendirikan solat fardu semula yang telah ditunaikan dalam waktu solat berkenaan apabila didapati ada kekurangan atau kecacatan dari segi adab dan kesempurnaan. Maksudnya, kita dah semayang, kamu dah solat. Bila habis solat, kamu rasa tak puas hati. Macam rasa kurang sikit lah mungkin, ada kurang lah dekat solat kamu, yang mana kekurangan tu bukan sebenarnya tidak membatalkan solat kamu. Tetapi kamu rasa macam kamu boleh, kamu rasa nak solat semula, nak baiki, nak baiki kesempurnaan solat kamu. Jadi boleh nak mengulang balik solat dalam waktu yang sama. Contohnya kamu solat Zuhur ataupun kamu solat subuh lah, saya bagi contoh. Kamu solat subuh, kamu terlupa baca doa kunut. Okey, terlupa baca doa kunut, kita disunatkan untuk sujud sahwi. Okey, tetapi disunatkan saja untuk menampung kekurangan tadi. Tetapi kita terlupa baca doa kunut, kita terlupa juga buat sujud sahwi. Jadi lepas solat subuh tu kita terfikir, aku terlupa baca doa kunut, tapi terlupa juga sujud sahwi. Walaupun solat tu sah, sebab sujud sahwi pun hanya sunat saja untuk kita menampung yang kekurangan yang kita buat tu. Jadi bila dah habis solat tu, kita fikir kita tak puas hatilah. Okey, jadi nak solat balik. Boleh solat balik, boleh mengulang solat subuh tadi dalam waktu subuh lagi. Jangan habis waktulah, masih dalam waktu subuh, dan kamu pun sempurnakan solat kamu yang mana yang kamu tertinggal tadi. Kamu solat balik, baca doa kunut, baca doa kunut semua. Jadi itu yang kita namakan i'adah, kita mengulang solat masih dalam waktunya lah. Kalau solat subuh kita solat dan kita nak ulang balik sebab kita nak saya bagi contoh lain lah selain daripada yang tadi soal doa kunut tadi. Kamu pergi berhenti sembahyang di surau ataupun di masjid. Okay?
masa kamu solat, mula-mula solat, kamu seorang-seorang, tak ada orang kan. Nah, solatlah. Okey, lepas dah habis kamu solat tu, solat zuhur lah katakan habis solat zuhur, datang satu gerombolan jemaah. Mereka sembahyang zuhur secara berjemaah. Jadi, kamu nak mengulang, kamu boleh mengulang solat zuhur kamu sebab kamu nak dapat pahala berjemaah. Tadi kamu dapat pahala sembahyang seorang diri. Okey? Faham Jelas kan? Tentang i'adah ni. Jadi kamu boleh untuk menampung kecacatan dan juga kekurangan yang ada dalam solat yang pertama yang telah kamu lakukan. Okey, tapi syarat dia mesti dalam waktu solat. Itu jugalah. Okey, seterusnya qada. Apa itu qada solat? Melakukan solat selepas waktunya berakhir atau dalam waktu yang tidak memadai untuk menyempurnakan satu rakaat daripadanya. Ini kita namakan qada. Kalau i'adah mengulang tadi, kita buat solat, repeat balik dalam waktu yang sama. Kalau qada, kita menggantikan solat kita yang kita terlepas dalam waktu lain. Contohnya kita tertidur ataupun kamu khusyuk buat tugasan apa semua, tiba-tiba dah nak habis waktu dan tak sempat kamu nak menunaikan satu rakaat pun. Kalau kita habis waktu, nak habis waktu tapi kita sempat, kita tengok, nak habis dah waktu. Jadi kita sempat ambil wuduk dan kita sempat satu rakaat solat, lepas satu rakaat orang azan. Jadi kita itu dikira masih lagi dalam waktu solat itulah. Okey? Kalau kamu tak sempat, baru kamu Allahu Akbar, baca bismillah, tak sempat rukuk, baca Al-Fatihah tak sempat habis, orang dah azan untuk masuk waktu asar. Jadi kamu terpaksa qada solat zuhur yang kamu tertinggal. Okey? Maksudnya kat sini qada, kita melakukan solat selepas waktunya berakhir. Okey. Qada solat kalau kita sengaja, kita berdosa. Okey? Berdosa tetapi qada tetap kena buat. Kena qada lah. Kita kena gantikan solat. Kalau kita tidak sengaja, dimaafkan tetapi kita tetap kena qada solat. Tetap kena qada solat. Okey. Okey, seterusnya kita pergi syarat wajib solat. Okey, apa maksud syarat? Syarat adalah kewujudan sesuatu perkara itu adalah bergantung kepada kewujudannya, sedangkan perkara itu bukanlah sebahagian daripadanya. Syarat ni, kalau dalam solat, syarat ni, kita nak solat, kena ada benda, kena ada perkara ni. Tetapi, perkara ni, syarat ini, dia bukan menjadi sebahagian daripada solat tersebut. Sebahagian daripada solat tu maksudnya rukun solat lah. Kita bukan takbiratul ihram apa semua, baca Al-Fatihah, dia bukan. Dia perkara lain. Tetapi kalau tak ada benda ni, kalau tak ada syarat ni, tak akan terjadi solat tu. Tak boleh dilakukan. Okey, syarat kita ada beberapa, ada syarat wajib dan syarat sah. Okey, syarat wajib adalah maksudnya kalau individu ni dia wajib melakukan solat 5 waktu tadi solat 5 waktu. Yang pertama Islam. Okey, Islam, orang Islam wajib solat 5 waktu. Tidak diwajibkan kepada orang kafir. Orang kafir tidak diwajibkan. Saya tengok dekat bahagian syarat wajib solat. Okey. Okey. Okey, Islam wajib solat lah. Yang kedua berakal. Berakal ni orang yang
berakal lah, dia orang yang gila, tidak siuman, tidak wajib, tidak ditaklifkan kepada mereka kewajipan solat sebab mereka hilang akal. Okey? Okey. Yang ketiga adalah baligh. Baligh, kanak-kanak bayi tidak diwajibkan solat. Okey, tetapi dalam Islam untuk kanak-kanak 7 tahun tu kita kena dah ajar dah. Kalau adik-adik kamu yang berusia 7 tahun, kalau kita sekarang lah di peringkat prasekolah lagi ataupun peringkat tadika dah diajar dah tentang solat ni. Kalau ke pasti tadika Islam ke, kita memang dah diajar. Okey, bermula dari tahun 1, 7 tahun tu kita kena dah ajar dia solat. Galakkan dia bersolat. Okey, ni untuk kanak-kanak yang belum balik. Bila 10 tahun, kalau dia tak solat, dah boleh kita nak pukul dia lah. Bermula 10 tahun. Pukul pun ada kaedah dia macam mana. Jadi dekat sini, kewajipan solat itu memang kita kena latih dari kecil. Kena latih dari kecil. Sehingga bila dia balik, dia akan menjadi satu kelaziman. Satu kelaziman dalam diri dia. Okay. Yang keempat, syarat wajib yang keempat adalah suci. Okey, suci dia suci daripada haid dan nifas. Okey, suci daripada dia kena syarat untuk mewajibkan dia solat. Kalau perempuan terutamanya, kalau lelaki suci daripada najis apa semua kan, daripada junub. Jadi dia kena suci lah, suci untuk mewajibkan dia solat. Jadi kalau wanita yang haid, nifas tidak diwajibkan solat, okey, dan tak perlu qada, tak perlu qada. Dan untuk yang orang kafir yang memeluk Islam, okey, orang kafir yang memeluk Islam, bila dia masuk Islam, dia tak perlu qada solat waktu zaman kafir dia tu, tak perlu qada. Tetapi kalau orang murtad, dia Islam, dia murtad, lepas pada murtad dia masuk kembali kepada Islam, dia wajib qada solat sewaktu tempoh kemurtadan dia. Dia berbeza dengan orang kafir tadi. Kafir yang masuk Islam, dia tak perlu qada solat sewaktu dia kafir. Tapi orang yang murtad, maksud orang murtad ni, dia Islam dulu. Lepas tu dia murtad, keluar daripada Islam. Lepas tu dia insah, dia masuk balik Islam. Jadi, dia wajib qada solat sewaktu murtad dia. Sewaktu masa tempoh dia murtad lah. Okey. Jelas semua Saya tak nampak kalau ada komen ke apa ke. Okey, seterusnya kita pergi kepada syarat sah. Yang tadi syarat wajib. Mewajibkan seseorang itu solat. Bila cukup 4 perkara tadi, dia kena solat. Ditaklifkan solat. Kewajipan solat kat atas dia. Yang kedua syarat sah solat. Yang pertama bersuci. Bersuci ni ada beberapa perkara yang kamu kena ambil tahulah. Yang pertama, suci tubuh badan daripada hadas, sama ada hadas kecil. Hadas kecil maksudnya dalam kehidupan seharian kita, kalau kita nak solat, kita mesti berwuduk. Okey, mengangkat hadas kecil. Kita mesti ambil wuduk lah. Sebab sebelum tu mungkin kita terkentut ke, kita buang air besar, air kecil semua kan. Jadi kita kena berwuduk. Okey? Ataupun hadas besar seperti berjunub. Kalau orang yang berjunub, dia mesti mandi wajib lah untuk sucikan diri dia untuk melakukan solat. Okey? Kalau tak ambil, tak mandi wajib, tak ambil wuduk, untuk orang yang hadas kecil tadi, tak sah solat. Dia nak solat, ini saya cakap sebelum awal-awal kuliah hari tu,
minggu-minggu awal tu, solat ni kita amalan individu kita. Jadi kita sendiri yang dapat. Kalau kita tak nak ambil wuduk pun, orang lain tak tahu. Kita terus solat kan. Tapi solat kita tak sah kalau kita tak berwuduk. Okay, ataupun kita berjunub. Okay, berjunub orang tak tahu. Okay, jadi kita ambil wuduk tanpa kita mandi wajib, tak boleh juga, tak sah juga. Sebab syarat dia kalau berjunub kena mandi junub lah ataupun mandi wajib. Okey, suci tubuh badan daripada najis. Tubuh badan kita kena suci daripada najis. Suci tu dia merangkumi semua. Suci pakaian daripada najis dan suci tempat kita nak solat tu daripada najis. Okey, ni bila dah suci semua barulah sah solat kita. Okey, kalau kita berwuduk, kita dah suci daripada hadas kecil dan hadas besar, tetapi dari segi pakaian kita pula kotor, terkena najis. Jadi tak boleh juga, tak sah juga solat kita. Okay. Yang kedua, mengetahui masuk waktu. Ini penting, kita kena tahu. Kadang-kadang kita tak ambil berat tentang benda ni. Kita ikut je orang. Kalau orang kata okey, dah masuk zuhur, kita pun ikut. Sepatutnya kita kena tahu. Kita kena tahu masuk waktu. Itu sebab kita seboleh-bolehnya ada takwim solat tu. At least kita dapat tahu. Walaupun kita tak adalah hafal kata okey hari ni sampai sebulan tu kita hafal. At least kita tahu, kita dapat tahu okey dalam jam ni dia masuk waktu zuhur. Okey, pukul berapa masuk waktu asar. Okey, kena tahu juga. Kalau kita solat tanpa kita mengetahui waktu, masuk waktu, tak sah solat kita. Seterusnya menutup aurat. Okey, menutup aurat. Kalau lelaki, semua tahu lelaki, wanita, aurat ketika solat macam mana. Okey, kalau wanita, muka dan tapak tangan kan, kedua tapak tangan. Okey, katakan waktu kita solat, kalau perempuan lah utamanya nampak kain pakai solat kita ni ternampak sikit kaki apa semua tu. Kalau kita tak sengaja dan selepas tu kita segera, kalau kita pergilah ke surau apa, kita nampak orang tu solat, kita nampak kaki, kita cepat-cepat pergi tolong tarik, tutupkan tu. Tak batal lah. Tapi kalau kita tak sengaja, tapi kita terasa macam nampak kita punya aurat, dan kita tak buat apa-apa tindakan, jadi dia dalam masa sekejap, kalau macam kita sedar macam nampaklah kaki kita, cepat-cepat kita macam boleh tutup lah, kita sendiri boleh rasa kan kita punya, okey, sah, boleh teruskan solat. Tapi kalau sepanjang solat tu memang nampak kaki kita, lebih baik kita yang ada kita mengulang lah solat tu. Okey, seterusnya menghadap kiblat. Okey, menghadap kiblat kita syarat sah solat. Kalau kita solat tak menghadap kiblat, tak sah solat kita. Okey. Jadi kalau kita dah solat, lepas tu kita tahu kita salah kiblat, jadi kena solat balik. Kena solat balik. Kalau kita dipaksa, waktu kita solat ada orang paksa alihkan kita punya arah kiblat kita, maksudnya arah kedudukan kita dah sembahyang ikut kiblat yang betul. Tetapi mungkin waktu kita solat tu adalah orang paksa ataupun orang tertolak kita ke, kita teralih arah lain. Jadi segera cepat-cepat kita pusing ke arah kiblat balik. Kalau orang paksa kita, contoh, lepas pada tu, kalau boleh kita betulkan balik, kita kena segera betulkan balik, kita boleh teruskan solat lah. Kalau kita memang pusing ke arah lain tu, selepas pada tu memang kena solat balik. Okey, mesti menghadap kiblat. Okey, ini syarat sah solat. Okey, seterusnya kita pergi kepada rukun solat. Okey. Rukun, syarat tadi dia bukan sebahagian daripada solat tu, tapi rukun adalah bahagian asas bagi suatu perkara. Bagi satu perkara, contoh, ini bagi contoh yang
Umumlah dinding bagi sebuah bilik. Kalau bilik dia kena ada dinding kan. Rukun. Rukun sebuah rumah tu apa? Binaan dia, ada tiang apa semua. Dia sebahagian daripada rumah tu. Untuk solat, bahagian-bahagian solat adalah rukun-rukunnya seperti rukuk, sujud dan sebagainya. Itu kita namakan rukun solat. Dia adalah sebahagian daripada solat itu. Solat takkan sempurna dan tidak sah melainkan sempurna ke semua bahagian sebagaimana yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesemua rukun solat ada 13 perkara. Yang ni saya nyatakan saja. Boleh baca dengan detail mungkin dalam buku yang saya bagi. Pertama kita kena niat. Ini kamu dah tahu dah semua ni. Rukun solat 13 perkara semua kan. Niat dalam hati ketika takbiratul ihram dan sedar tujuan dan jenis solat dan sebagainya. Okey. Yang ni waktu solat tu lafaz solat tu niat ni yang wajib. Lafaz tu kalau ada setengah orang tak boleh hafal apa semua tak apa. Tapi niat tu yang wajib. Okay, niat tu kita kena tahu tujuan kita nak solat, apa yang kita nak solat, solat zuhur ke, berapa rakaat, kita kena sedar dan kita kena tahu. Itu niat, niat dalam hati. Yang kedua, berdiri sekiranya mampu ketika solat fardu. Okay, solat fardu wajib berdiri bagi mereka yang tak ada masyaqqah, yang tak ada penyakit ke, tak ada apa-apa kita panggil kemudaratan lah. Macam kita yang sihat walafiat wajib berdiri untuk solat fardu. Tapi solat sunat tidak diwajibkan. Boleh kamu nak solat duduk, ni solat sunat boleh, tapi kita yang tak ada masalah ni digalakkan untuk solat berdiri lah, untuk solat sunat. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Okey, merupakan rukun solat. Kalau tertinggal tu, terbatallah solat. Okey, membaca Al-Fatihah. Okey, ni rukun solat juga, membaca Al-Fatihah dengan betul. Jadi sebab tu saya nak dengar balik bacaan-bacaan dalam solat supaya kita dapat tahulah bacaan kita selama ni betul ataupun tidak. Jadi saya harap saya share video dalam grup WhatsApp tu, tolong tengoklah, tolong tengok video daripada Dr. Abdul Hanis mengenai kesalahan yang sering dilakukan oleh pembaca sewaktu membaca Al-Fatihah dan bacaan solat yang lain. Seterusnya rukuk, i'tidal selepas rukuk. I'tidal selepas rukuk tahu kan? Kita berhenti sekejap. Lepas rukuk, seterusnya sujud sebanyak 2 kali pada setiap rakaat. Duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir, duduk pada rakaat penghabisan yang diikuti dengan salam. Ini duduk tahiyat akhir adalah rukun. Okey. Membaca tasyahud ketika duduk yang penghabisan. Asyhadu an la ilaha illallah pada tahiyat akhir tu. Berselawat ke atas Nabi selepas tasyahud akhir dan salam yang pertama. Itu adalah rukun. Salam yang kedua bukan rukun. Maksudnya kalau lepas bagi salam yang pertama, terus nak bangun pun boleh. Tetapi kita disunatkanlah untuk bagi salam yang kedua. Okay, tetapi yang rukun adalah salam pertama saja. Sebab tu mungkin ada kita tengok, dia ni baru salam pertama, tiba-tiba terus bangun ke, terus baca doa ke. Itu salam pertama saja yang rukun. Okay, yang ke-13 adalah tertib. Maksudnya kita melakukan semua rukun mengikut urutan sebagaimana asal. Kalau kita tahu kita buat semua ni tapi tak tertib, tak teratur, sama juga terbatal lah solat kita. Okey? Okey. Okey, sebelum saya pergi kepada sunat-sunat solat, ada apa-apa tak pertanyaan? Okay, yang ni nanti saya akan bagi salinan salinan. Lagi saya tak sempat nak scan. Okay, kalau tak ada, saya teruskan, boleh? Okey, pengertian sunat.
Sunat ketika solat. Pengertian sunat adalah perkara yang dituntut ke atas manusia supaya melakukannya dengan tuntutan yang tidak wajib. Melakukannya akan diberi pahala dan meninggalkannya tidak dikenakan seksa ataupun dosa. Maksudnya kalau kita buat perkara sunat, apa-apalah perkara sunat, puasa sunat, solat sunat, amalan-amalan sunat, kalau kita buat, kita akan dapat pahala. Dia bukan tuntutan wajib. Dia bukan tuntutan wajib, tetapi kita dituntut untuk melakukannya supaya kita dapat tambahan pahala. Kalau kita tak buat, tak ada apa, tak berdosa. Okey, secara umumnya dalam solat kita ada 3 perkara. Terbahagi kepada 3 perkara. Perkara sunat ni terbahagi kepada 3. Yang pertama, perkara sunat yang kita lakukan sebelum solat, sebelum sembahyang. Okey, yang kedua, perkara sunat yang ditunaikan ketika sembahyang, waktu kita melakukan solat. Yang ketiga, perkara sunat yang dilakukan selepas sembahyang, selepas solat. Ada 3 bahagianlah sunat. Yang mana kalau kita buat perkara ni akan menambah pahala kita. Okey, kita tengok perkara sunat yang dilakukan sebelum solat. Okey, sebelum solat, yang pertama perkara sunat azan, okey, iqamah, dan meletakkan sesuatu di hadapan sebagai pemisah antara orang yang lalu lalang di hadapan kita dengan kita yang tengah solat. Contohnya, kalau kita solat di surau, kita solat dekat belakang. Kan? Orang lalu lalang depan kita. Kadang-kadang ni nak cepat. Masuk-masuk terus solat dekat depan pintu ke. Jadi sunat pada kita, apa yang perlu kita lakukan, kita letak sesuatu, beg ke, ataupun tudung ke, ataupun kain ke, apa-apalah di hadapan kita sebagai memisahkan kita dengan orang yang lalu lalang. Sebab kalau kita tak letak apa-apa, orang yang nak lalu depan kita pun rasa tak agak-agak apa semua kan. Jadi disunatkan kepada kita untuk meletakkan sesuatu benda sebagai pemisah antara kita dengan orang yang lalu lalang. Okey? Ini perkara yang sunat kita lakukan sebelum solat. Okay. Kalau solat di rumah, boleh kena azan? Boleh. Kamu azan untuk lelaki lah. Kalau perempuan ni iqamah je. Iqamah kamu boleh. Kalau seorang diri kamu nak iqamah, boleh. Perkara-perkara sunat. Okay. Okey. Seterusnya sunat, perkara sunat ketika solat. Perkara sunat ketika solat terbahagi kepada 2, iaitu sunat ab'ad dan sunat hay'at. Sunat hay'ah, sunat ab'ad. Okey, sunat ab'ad ni adalah sunat yang kalau kita tinggal, kita kena melakukan sujud sahwi. Subhanallahi la yanamu wa la yashu. Yang awal-awal tu saya bagi surah hafal yang tu kan, tapi pendek sangat saya tukar. Patutnya yang surah tahiyat lah. Okey, 4 bacaan tu. Okey, kalau kita tinggalkan, kita kena kita boleh tampungnya dengan melakukan sujud sahwi. Okey, yang kedua adalah sunat hay'ah ataupun sunat hay'ah. Apa itu sunat ab'ad? Sunat ab'ad adalah kita tertinggal tasyahud awal. Tasyahud awal. Bacaan tasyahud awal itulah sewaktu kita duduk antara 2 sujud, kita tertinggal. Okey? Dia tak membatalkan solat. Tetapi kalau tertinggal duduk antara 2 sujud, kamu boleh buat sujud sahwi. Okey? Selawat ke atas Nabi selepas tasyahud awal. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita tertinggal selawat atas Nabi pada tasyahud awal pun, itu dinamakan sunat ab'ad. Kita boleh gantikan ia dengan sujud sahwi. Sujud sahwi ni macam mana? Kita buat sujud selepas kita habis solat. Okey? Okey. Duduk untuk membaca tasyahud awal, selawat ke atas keluarga Nabi selepas tasyahud awal. Okey?
Okey, dan membaca doa qunut ketika solat subuh. Okay, ini kebanyakannya yang yang pertama ni adalah ketika tahiyat awal lah, duduk antara dua sujud tu. Okey, yang kelima ni doa qunut. Ini kalau kita tinggal, kita kena buat sujud sahwi. Okey. Seterusnya, sunat ayat ni banyak. Kamu boleh, ini yang saya senaraikan lah. Okey, nanti saya boleh bagi dekat kamu salinan ni. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika rukuk dan bangkit daripadanya. Maksudnya Allahu Akbar. Kalau tak angkat Allahu Akbar tu, tak angkat pun tak apa. Dia sunat. Tapi kita nak wujudkan kesempurnaan dalam solat tu. Jadi perkara-perkara sunat ni kita buatlah, kita buat. Tetapi kalau kita tertinggal, kalau kita nampak orang yang bangun daripada rukuk ataupun sujud, tak takbir, tak angkat tangan, tak apa. Memang sebab tu kita tengok kat ada orang yang angkat tangan, ada orang tak angkat tangan. Jadi tidak mengapa. Meletakkan tangan kanan di atas bahagian belakang tangan kiri ketika berdiri. Dia sunat juga. Melihat tempat sujud, sunat. Salah satu cara untuk kita mewujudkan khusyuk. Mewujudkan khusyuk dalam solat, kita tengok tempat sujud. Dan dapat pahala. Membaca doa iftitah selepas takbiratul ihram. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Tu doa iftitah, sunat. Sunat. Tetapi kita lebih baiklah kita buat perkara sunat ni kan. Tapi kalau kita tak baca doa iftitah, tak membatalkan solat kita. Dia bukan rukun. Membaca al-isti'adzah selepas doa iftitah. Sunat kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin adalah sebahagian daripada Al-Fatihah, memang kena baca. Tapi a'udzubillah, kalau tak baca pun tak apa. Kalau kita baca, kita dapat pahala. Tambahan pahala, sunat. Membaca dengan kuat dan perlahan di tempat-tempat tertentu. Ini kalau kita solat berjemaah contohnya, atau solat seorang diri pun boleh, terutamanya lelaki. Contohnya, sembahyang apa? Sembahyang apa yang kena baca kuat? Boleh jawab tak? Sembahyang apa yang imam kena baca kuat? Ada kat sini yang nak jawab? Maghrib, isyak. Maghrib. Lagi? Subuh. Isyak subuh. Subuh. Maghrib, isyak, Maghrib, subuh. isyak. Jadi kita kena untuk dapat sunat tu, kalau kita sembahyang seorang diri dekat rumah pun, kita yang lelaki boleh kuat, boleh baca kuat lah. Waktu-waktu 3 waktu tu. Okey? Kita kena tahu waktu bila kita baca kuat, waktu bila solat bila yang kita kena perlahankan. Okey, kita dapat pahala sunat. Menyebut amin setelah selesai bacaan Al-Fatihah. Kalau imam baca waladhdallin, amin tu kita dapat pahala sunat. Membaca sesuatu daripada ayat Al-Quran selepas Al-Fatihah. Sunat juga. Kalau katakan budak-budak ataupun dia tak tahu bacaan surah-surah lazim, Quran Nas pun dia tak tahu. Jadi dia nak solat. Ada orang yang hanya boleh baca Al-Fatihah saja, dia hanya baca Al-Fatihah saja, boleh. Tapi untuk mendapat sunat kesempurnaan solat, dia boleh baca mana-mana surah ataupun 3 ayat berturut-turut dalam Al-Quran. Okey, selepas baca Al-Fatihah. Mengucap takbir ketika berpindah dari satu rukun ke satu rukun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, yang tu adalah sunat. Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Itu juga adalah sunat. Meletakkan kedua tangan di atas permukaan kedua paha ketika duduk membaca tasyahud awal dan akhir.
Kita letak tangan kan. Disunatkan letak tangan. Tapak tangan kita di atas kedua belah paha. Duduk tawaruk ketika tahiyat akhir dan duduk iftirash pada tempat selainnya. Tawaruk ni macam mana? Tahiyat akhir. Semua tahu kan? Kita kena, punggung kita kena duduk di atas lantai dan kaki kita kena silang di bawah kaki kaki sebelah kiri kita kena silang di bawah kaki yang sebelah kiri dan seeloknya ibu jari kena kena berdiri, kena betul-betul kita cacang lah. Okey, tu duduk tawaruk, duduk iftirash. Selain daripada tu kita kena duduk di atas, punggung kita di atas kita panggil buku lali, buku lali kaki kiri. Membaca selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini adalah sunnah. Pada tasyahud akhir, memberi salam kedua sunat. Memberi salam kedua. Tadi salam pertama adalah rukun. Salam kedua adalah sunat. Sentiasa khusyuk sepanjang solat. Okey, kita dituntut supaya khusyuk sepanjang solat. Jadi kita akan dapat pahala sunat. Okey, ini semua banyaklah perkara-perkara sunat dalam solat ni. Perkara sunat selepas selesai solat. Yang sunat maksudnya kalau kita buat kita akan dapat pahala. Kita beristighfar, zikir dan doa. Okey. Seboleh-bolehnya selepas solat tu jangan terus bangun. Jangan terus bangun tanpa ada, ataupun kalau ni sangat pun istighfar, kalau tak cukup 33 kali pun zikirlah sikit. Okey, lepas tu doa. Astaghfirullah sekali, zikir dan baca doa. Okey, terus baca doa untuk mendapat keberkatan dan dapat kesempurnaanlah solat kita. Berpindah tempat dari tempat solat fardu untuk menunaikan solat sunat. Ini dilakukan bagi membanyakkan tempat sujud kerana ia boleh menjadi saksi untuk kita nanti. Jadi saksi bahawa kita banyak bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi afdal solat fardu di masjid, solat sunat dilakukan di rumah. Maksudnya kalau orang yang selalu ke masjid tu ataupun yang berdekatan dengan surau, dengan masjid ke, dengar azan. Okey, dengar azan, dia nak solat sunat sebelum subuh lah, solat sunat sebelum subuh. Jadi dia solat sunat di rumah, lepas tu dia pergi sembahyang dekat surau. Kita perbanyakkan, ataupun kalau siapa di masjid boleh ubah tempat lain, ataupun di surau kita ubah tempat lain untuk memperbanyakkan tempat sujud kita. Okay, apabila solat di masjid, jemaah lelaki disunatkan tetap kekal di tempatnya sehingga golongan wanita selesai meninggalkan tempat mereka. Terutamanya sekarang ni kita sembahyang tarawih. Ini merujuk kepada sembahyang tarawih lah. Sembahyang jemaah lain wajib, terutamanya bila di masjid ada jemaah lelaki dan jemaah perempuan. Kalau kamulah dekat siapa yang tinggal di kampus ke, sembahyang dekat masjid UMT, ada jemaah lelaki dan jemaah perempuan. Kadang-kadang ada orang yang pergi ke masjid niat dia lain sebab nak pergi, nak tengok lah, mungkinlah dia ada secret admirer ke apa kan. Niat dia lain. Jadi lepas solat tu dia cepat-cepat dah keluar sebab dia nak tunggu secret admirer dia tu keluar daripada surau ke masjid ke kan. Jadi sunat kepada kita, kalau ada jemaah perempuan, kita kena biarkan jemaah perempuan dulu yang keluar supaya tidak berlaku ikhtilat, tidak berlaku percampuran sewaktu sama-sama berasap-asap keluar daripada masjid tu. Okey? Ini perkara-perkara sunat selepas selesai solat. Okey? Okey, ada sebarang pertanyaan? Berapa dah? Okey.
Kalau tak ada lagi, kita pergi kepada perkara makruh ketika solat. Apa yang makruh? Makruh ni maksudnya dia bukan sampai tahap haram. Bukan sampai tahap haram. Tapi makruh dia mengurangkan sikitlah pahala kita. Okey, mengurangkan kesempurnaan solat kita tu. Yang pertama, memalingkan tengkuk ketika solat kecuali kerana keperluan. Ada setengah orang waktu semayang, kalau kamu tengok kan, waktu solat tu lah dia macam nak bersenam. Waktu solat tu dia macam, gitu kan. Ada orang dia waktu solat, waktu duduk antara dua sujud ke, ataupun waktu tengah berdiri ke kan, tengah baca, imam tengah baca surah, dia pun, dia paling sini, dia nak bagi meletup, nak bagi bunyi. Dia nak macam nak exercise gitu. Kalau lebih daripada tiga ulangan dia tu, 3 perbuatan dia tu 3 kali, dia boleh membatalkan solat. Tapi kalau dia memalingkan tanpa sebab, memalingkan, contoh macam dia sakit sangat ke dia paling gitu, kerana ada keperluan, tak apa. Okey? Maling kalau tak tanpa sebab dia boleh makruh, tetapi kalau lebih daripada 3 kali dia akan batalkan solat. Mengangkat pandangan ke atas ketika solat. Dia tak tengok tempat sujud tetapi dia tengok atas. Tak boleh. Okey? Makruh. Jadi mencacatkanlah solat kita tu. Bermain-main dengan rambut dan menyingsing lengan baju ketika solat. Ini terutamanya lelaki lah. Waktu solat tu lah dia ni kan rambut dia lah, sisir rambut dia lah, lepas tu singsing lengan baju lah, makruh. Jadi dia mengurangkan kesempurnaan solat. Solat ketika makanan telah dihidangkan yang mana hatinya teringin memakannya. Okey? Ataupun solat dekat tempat orang menghidang makan, kita pun bau makan, makruh. Ataupun orang dah hidang kita dah hidang makanan, kita ni dah tengok sedapnya ni, memang teringin sangat nak makan, tapi konon-konon nak cepat sebab nak masuk waktu, nak solat di awal waktu. Tapi kita dah ada keinginan dengan makanan yang mak kita masak tadi dan kita tolong-tolong masak tadi kan. Jadi lebih afdal kita, kalau kita dah ada sampai tahap tu, kita lapar sangat, perut berbunyi, dengan kita memang kita teringat-ingat lah waktu sembahyang tu jadi tak khusyuk disebabkan makanan tadi, lebih baik kita makan dulu. Okey, sembahyang dalam keadaan menahan kencing atau air besar. Dia nak terkencing, dia nak buang air besar, dia tahan. Sebab malas nak pergi ambil air sembahyang. Dia dah ambil air sembahyang. Tiba-tiba lepas ambil air sembahyang tu, sakit perut. Malas dah nak pergi ambil air sembahyang ni. Solatlah dulu. Dia menahan sakit perut, menahan kencing, jadi makruh. Sembahyang dalam keadaan terlalu mengantuk. Terlalu mengantuk pun tak boleh juga. Kenalah buat sesuatu untuk menghilangkan mengantuk dulu, baru solat. Okey? Kalau mengantuk, dia tak boleh khusyuk, dia tak boleh fokus kepada solat dia. Okey, sembahyang di tempat-tempat berikut. Bilik air, jalan, pasar, kawasan perkuburan, gereja, tempat sampah dan tempat unta duduk. Ni kalau dululah. Mungkin di tempat-tempat yang mana kita tak tahu kebersihan dia macam mana, lepas tu dengan bising, orang lalu lalang, apa semua kan. Jadi makruh. Lebih baik kita cari tempat yang bebaslah daripada benda-benda ni. Tapi kalau tak adalah tempat lain, kamu tak ada tempat dah. Tapi mustahil lah kalau nak fikir tak ada tempat selain pada ni kan. Tapi kalau tak ada sangat tempat, jadi kamu boleh lah. Sebab dalam keadaan darurat lah contohnya. Okey, ini perkara-perkara makruh ketika solat. Yang mana kalau kita buat, dia boleh mengurangkan sedikit kesempurnaan solat kita. Okey, tetapi tidak sampai jatuh kepada batal ataupun haram kita lakukan lah. Okey. Seterusnya adalah perkara yang membatalkan solat. Yang tadi makruh, yang ni batal terus kalau kita buat. Bercakap dengan sengaja.
Bercakap dengan sengaja. Kita bercakap dalam solat. Bercakap ni bukan bermaksud kalau kita bercakap yang kita faham tu memang tak boleh lah. Tengah-tengah solat kita cakap, tolong tutup lampu. Contohnya kan. Ataupun tolong buka kipas, kita tengah solat. Memang batal lah. Tetapi kalau percakapan kita yang, sebutan kita yang membawa dua huruf. Ada dua huruf contoh. Ataupun apa lagi? Kalau kita sengaja, jadi dia boleh membatalkan solat. Bukan hanya bercakap yang macam yang kita faham, tetapi perkara-perkara yang macam ataupun tadilah yang saya sebut tadi. Jadi kalau kita buat dengan sengaja, dia boleh membatalkan solat. Kadang-kadang budak-budak lah saya tengok anak-anak saya masa kecil, anak saya yang kecil-kecil ni lah. Kadang-kadang contoh ada adik dekat sebelah kan. Kita tengoklah sebagai mak ni. Batuk dan bersin tak apa. Nanti saya tengok balik di dekat bahagian chat tu. Kamu ingat balik zaman kecil kamu, mungkin kamu pernah buat benda ni. Okey? Kamu dengan adik, mungkin ada barang-barang kamu kat adik nak ambil kan. Kamu tengah solat. Jadi waktu itulah kamu buat ahem ke apa. Itu tak boleh. Membatalkan solat. Tapi sebabkan budak kecil, bolehlah kita tegur dia tak boleh buat macam ni apa semua kan. Okey, kena ajarlah. Okey, seterusnya baju atau badan yang terkena najis, ada najis, membatalkan solat. Najis. Kita tak sedar ke ataupun lepas solat kita tengok baju kita ada najis. Tak boleh. Memang batal solat, kena qada, kena i'adah ataupun kena qada lah. Aurat terbuka. Aurat terbuka yang saya sebut tadi, kalau terbuka sekejap orang tolong tutup ataupun kita sedar kita terus tutup, bolehlah kita terus boleh solat. Itu kalau sikit. Tapi kalau kita memang memang kita pakaian kita tu yang tidak menutup aurat, memang terus terbatas solat lah. Makan dan minum tak boleh. Okey, makan dan minum. Kalau ada sisa-sisa makanan lah terutamanya dalam mulut kita, kita kena buang. Ataupun jangan kalau ada sisa-sisa makanan, kita lagi kadang kita buat lagi dengan lidah kan. Buat lidah mengeluarkan dia. Kalau biar dia duduk tu, biar dia duduk. Jangan sampai termasuk dalam mulut. Okey? Berhadas sebelum salam yang pertama. Sebelum tengah-tengah solat, dah tahiyat akhir dah, sikit lagi nak bagi salam, kita terkentut. Ataupun kita terkencing, ataupun kita datang haid. Jadi memang kalau datang haid memang solat tak perlulah. Kalau macam terkentut semua tu, terbatallah solat kita. Berdehem, ketawa, menangis dan mengerang sakit, tak boleh. Okey? Jadi kalau siapa yang sakit sangat tu, waktu solat, cuba solat. Orang sakit macam mana pun kena solat. Tapi ada rukhsah lah. Ada rukhsah bagaimana dia boleh bersolat, duduk, solat baring, solat dengan syarat, semua boleh. Tetapi dia kena menahan, okey, tahan. Waktu solat tak boleh ketawa, tak boleh ketawa. Menangis tak boleh, menangis. Kadang ada orang tu waktu solat menghayati sangat sampai menangis tak esok-esok. Janganlah sampai mengeluarkan kalau menangis mengalir air mata, tak perlulah menangis sampai nampak sangat dengan raungannya apa semua kan. Tak boleh. Dia boleh membatalkan solat. Mengubah niat. Mengubah niat tak boleh. Tadi kita rukun solat adalah kita kena niat. Ada setengah orang dia ubah niat. Dia kata dia solat ni, contoh di tengah-tengah solat, dia terfikir, aku nak berhenti solat lah. Berhenti solat. Dia dah ubah niat dia dekat situ. Ataupun dia tengah solat, dia kata, kalau orang ni masuk nanti, aku tak berhenti solat gitu. Tiba-tiba orang tu masuk, jadi terubah niat dia. Kalau ubah niat, terbatallah solat dia.
membelakangkan kiblat. Okey, belakangkan kiblat ni automatik dia terbatal lah solat dia. Kecuali tadi dalam perkara yang kita dipaksa tadi, kalau dia tu tolak kita, cepat-cepat kita alihkan balik ke arah kiblat, jadi tak batal lah solat macam tu. Tapi kalau memang kita kita memang berpaling daripada kiblat tu, terbatal solat kita. Okey. Okey, ini yang terakhirlah dalam bab solat perkara yang membatalkan solat. Sekejap saya nak tengok. Batuk dan bersin tak batal solat. Tak batal solat ni. Kalau kita sengaja perkara-perkara yang kita macam atau kita keluar keputihan. Kalau imam menangis sebab menghayati ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, itu juga batal ke doktor. Menangis macam mana? Menangis kalau sampai menangis teresak-esak sampai macam sampai tak dapat kawal tu. Ada imam macam kalau kita tengok yang imam Mekah yang dia baca, kalau baca tu nampak dengar suara dia macam menangis macam tu kan, yang tidak terlampau over, yang sampai nangis sampai tak boleh meneruskan bacaan apa semua tu. Jadi sepatutnya dielakkanlah perkara-perkara macam tu. Okey. Keluar keputihan sewaktu solat ni. Kita kena kita pastikan suci kalau yang perempuan terutamanya. Saya galakkan kamu tak apalah kita sembang dalam ni kita bercakap tentang ni. Kalau perempuan pakai panty liner untuk kita, kalau siapa-siapa yang sebab kita tak bersih lah kalau kita keluar keputihan apa semua tu kan. Jadi bila kita pakai panty liner, kita nak solat, kita kena basuh dulu. Lepas tu kita kena buanglah panty liner tu, jadi kita boleh solat dengan suci kita punya pakaian kita. Okey. Lagi. Okey, nanti dia ada huraian-huraian lain yang kamu boleh baca nanti. Saya akan bagi salinan ni nanti saya ni lah tak sempat banyak juga, saya nak kena screen, saya nak kena scan ni. Nanti saya akan bagi. Ada lain-lain? Tak ada lagi yang tanya, saya tak tengok. Kalau sebelum solat dah basuh, tapi waktu solat rasa macam ada keluar keputihan. Kalau itu dia memang penyakit dia memang keputihan tu memang tak dapat dielakkan, tak apalah. Tapi syarat dia sebelum tu kita kena basuh dulu suci. Kalau lepas tu waktu solat tu, okey, tak apa. Okey. Tapi kalau kamu rasa was-was, kamu nak bukanlah kamu rasa macam tak berapa bersih ke kan, nak ni dah ataupun nak mengulang boleh, dibolehkan. Kalau imam dah rukuk, kita tak sempat nak baca Al-Fatihah dan terus rukuk, adakah kita dapat 1 rakaat atau nanti kita kena tambah 1 rakaat?
Okey. Kalau imam dah rukuk, kita tak sempat nak baca Al-Fatihah. Dia kalau kita semayang ikut imam, sepatutnya imam kita makmum ni kita bolehlah ikut imam tu. Kecuali kita dah terlepas satu rukun, dua rukun. Okey? Maksudnya boleh, tak perlu tambah. Kecuali kalau kamu masuk dah imam tadi, maksudnya kamu masuk imam masih dah mungkin waladhdallin amin, lepas tu kamu Allahu Akbar, tak sempat nak menghabiskan baca Al-Fatihah, terus rukuk. Okey, tak perlu kamu nak tambah satu rakaat ni. Tapi kalau katakan imam dah bangun daripada rukuk, kamu baru masuk pergi rukuk, kamu kena tambah satu rakaat. Sebab dia dah telah melepas satu rukun kan. Okey. Saya tak nampak. Kalau kita solat dan sepatutnya tu tahiyat awal, tapi terbangun terus. Bila bangun baru perasan, bolehkah duduk tahiyat awal balik? Tahiyat awal itu dia bukan rukun. Tadi sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Maksudnya kalau kita tertinggal, kita kena sujud sahwi. Ataupun kalau kita tak buat sujud sahwi itu adalah sunat. Sunat saja, tapi lebih baik untuk kita menampung kekurangan tadi, kita sujud sahwi. Okey? Kalau kita tak sujud sahwi pun sebenarnya boleh, cumanya kurang kesempurnaan lah. Okey? Janganlah patah balik. Kalau terbangun terus, bila bangun perasan boleh ke duduk balik tahiyat awal. Jangan patah balik. Teruskan. Okay? Sebab tadi kan saya ada sebut tadi, tahiyat awal tu adalah dia bukan rukun. Dia bukan rukun, maksudnya kalau dia sunat ab'ad. Kalau kita tertinggal, kita boleh buat sujud sahwi lepas tu. Lepas daripada solat kita lah, habis daripada tahiyat akhir tu, kita tambah lagi sujud sahwi. Okey? Okey. Kalau macam kalau ada orang tertinggal, dia baru nak bangun, dia duduk, tu tak apa. Jangan dia dah bangun bangun daripada dia tak buat tahiyat awal tu. Ada orang yang kita nampak dia baru nak bangun, dia teringat masa tu, jadi dia duduk tahiyat awal tu, tak apa. Jangan dah bangun dah Allahu Akbar, dah duduk, lepas tu tak ingat pergi duduk balik, tak perlulah macam tu. Kalau ni macam tu, dia mungkin kena ulang baliklah solat dia. Sebab dia dah berpatah balik dia punya tu. Sepatutnya tak perlulah patah balik. Okey? Kamu tertinggal tu ingat nanti, tertinggal. Jadi kena sujud sahwi. Okey. Kalau tak ada, kita ada 59 orang je ni, tak ada ni. Kamu ada nak tanya apa-apa tak tentang tugasan kamu? Okay, untuk tugasan, ada lagi nak tanya. Itu kan kita kena sebut subhanallah untuk tegur imam salah. Dah imam dah berdiri, dah pun sedangkan makmum duduk. Adakah imam kena patah balik? Makmum kena bangun. Okey. Ini ada berlaku lah dalam kami punya
kadang-kadang makmum imam tu tak perasan. Kalau kamu rasa yakin nak bangun ikut dia, makmum tu kalau makmum nak ikut imam, dia kena tambah dengan sujud sawi. Tapi kalau makmum dia teruskan dengan tu, dia jadi mufaraqah lah, dia niat keluar daripada imam. Maksudnya dia tak ikut imam dah, imam dah bangun kan, dia nak teruskan dengan duduk, jadi dia dah mufaraqah lah, jadi tak ikut imam dah, dia jadi sembahyang seorang diri. Kadang-kadang imam tak perasan, kita tegur kan, jadi dia teruskan juga. Siapa yang nak bangun, dia boleh bangun ikut imam. Siapa yang nak duduk, yang bangun tadi dia kena buat sujud sawi. Tapi kalau imam tu tak perasan, dia tak buat sujud sawi ke apa, kamu kena sambung dengan sujud sawi lah. Siapa yang teruskan dengan tahiyat tu, dia jadi mufaraqah lah, dia jadi tak ikut imam. Apa ni? Oh, kalau tinggal rakaat, kalau tinggal tahiyat tadi, dia tak membatalkan solat dia sebab sunat je kan. Tapi kalau dia tinggal rukun, kamu memang kena, kalau kamu sedar, kamu kena mufaraqah lah dari imam tu. Boleh je pergi tegur dia. Sebab nanti maklumkan dekat dia. Kalau dia tertinggal rukun, maksudnya dia kena solat balik lah. Kan? Kena maklumkan dekat dia. Okay. Sama. Kita bincang-bincang ni kan. Kalau ada apa-apa nanti kamu nak tanya lagi, bolehlah tanya. Setakat yang saya boleh jawab, kita boleh jawab. Sebab ni solat ni harian, kita solat harian kan. Ibadat harian. Ibadat yang pertama sekali akan disoal. Nanti akan dinilai adalah solat lah. Okay, jadi kita pastikan kalau boleh kita nak buat dengan sempurna solat kita. Walaupun dari segi syarat-syarat, dari segi rukun, apa semua bacaan solat, kalau boleh kita nak buat yang sesempurna mungkin lah. Okay. Okey, saya nak tanya, ada tak yang baru join hari ni? Saya tak sempat cek lagi tahu, nanti saya akan cek ataupun atas inisiatif kamu sendiri. Kalau ikut tadi saya kira 72 orang yang dah join dalam kumpulan tu, tapi senarai nama pelajar dengan saya 78. Saya rasa mungkin ada dekan-dekan yang baru sahkan, jadi dia dah mohon awal ataupun baru mohon. Saya rasa lah saya sahkan kemasukan tu minggu ketiga lah saya rasa. Saya tak ada dah pelajar yang mohon. Tak ada minggu lepas. Tapi maksudnya kamu kena ni lah, kita dah buat kumpulan link yang saya share dalam grup tadi. Mana-mana grup yang saya tak pasti, semua grup dah buat perbincangan ke? Boleh saya tanya? Boleh bagi respon tak? Belum. Patutlah tak ada siapa pun yang tanya saya lagi. Okey, kita akan buat pembentangan tugasan tu. Jadi kamu kena buat sebelum minggu ke-12 kita akan buat pembentangan. Minggu ke-12, jadi kamu kena selesaikan tugasan kamu sebelum minggu ke-12. Okey? Jangan ingat, lambat lagi. Nanti banyak lagi tugasan kamu kena buat. Boleh bagi spesifik bahagian ke dari contoh zakat? Apa tu? Apa Amirah? Saya nak, tajuk saya, setiap kumpulan saya nak kamu buat satu soal selidik ringkas lah. Sama ada kamu nak edarkan dekat pelajar ke ataupun apa-siapalah responden yang kamu fikir.
saya fokus kepada pelajar lah. Kamu nak menilai kefahaman pelajar tentang topik, tentang ibadat yang topik-topik yang kamu dapat tu lah. Kalau siapa kena tentang suci, solat, apa semua tu. Jadi, sekarang ni, kamu discuss buat pembahagian kumpulan. Kalau sebab kamu kena sediakan, baca balik arahan tu, kamu kena sediakan satu assignment, tugasan bertulis. Okay? Tugasan bertulis yang mana kamu kena laporkan hasil soal selidik kamu tu. Okay? Contoh kalau tentang solat, bolehlah kamu cari search dekat internet ke soalan-soalan berkaitan pemahaman pelajar tentang solat ke ada kan. Search dekat internet, kamu buat soal selidik, boleh edit sikit soalan-soalan selidik, kita boleh ambil daripada internet. Kalau soal selidik ni, borang-borang soal selidik, cumanya kamu edit ikut kesesuaian kajian kamu, tumpuan kamu, fokus kamu. Jadi buat sebelum kamu edit soal selidik tu, kamu tunjuk pada saya dulu. Soalan dalam borang tu sekurang-kurangnya 15 soalan macam tu, tanya tentang perkara-perkara berkenaan dengan topik kamu lah, tentang ibadat, fiqh ibadat ni, ibadat solat, ibadat zakat, apa semua. Buat soal selidik, lepas tu waktu kamu nak buat laporan tu, dia kena adalah pendahuluan, kamu cerita sikit kalau tentang solat, kamu fokus solat apa, solat jemaah ke, boleh solat fardu ke, apa perkara-perkara yang batalkan solat, boleh je apa. Tu saya suruh bincang dulu. Jadi kamu carilah maklumat, berapa orang ahli cari maklumat tentang topik yang kamu ni, yang kumpulan kamu buat. Okey. Nanti kena ada objektif apa semualah. Saya rasa saya dah bagi tahu dalam arahan tugasan tu. Nanti tengok balik dalam arahan tugasan. Okey. Lepas tu dah sediakan tu, semua kumpulan kena bentang dalam pada minggu ke-12. Yang baru join, dah masuk grup WhatsApp tak? Husna. Siapa yang baru join, kamu pergi ke link. Ada Ustazah. Kamu pergi ke link Google Drive tu, yang saya share tadi. Mana-mana kumpulan yang belum cukup 7 orang, kamu pergi, kamu join situlah, ataupun cuma saya tak pasti. Nanti saya tanya balik dalam grup boleh tahu 6 orang tu siapa. Senarai nama dia. Tapi disebabkan semua kumpulan masih belum buat perbincangan, saya rasa kamu boleh masuk je kumpulan-kumpulan yang dah sedia ada tu. Berapa kumpulan lagi yang belum cukup 7 orang, kamu masuk yang kumpulan ada 6 orang tu. Kalau lebih, boleh masuk kumpulan, tak apa, 8 pun tak apa. Jadikan 8 saja. Jadikan 8 kalau terlebih lah. Okay? Dan kamu kena kontak lah di kumpulan kamu tu. Jangan kamu masuk, kamu tak kontak. Pastikan lantik ketua kumpulan dan boleh mulakan perbincangan. Okay? Okey, lagi satu. Kita ada ujian 1. Saya akan buat pada kita buat pada nak buat sebelum raya ke lepas raya? Ujian 1. Online. Raya. Lepas raya. Lepas raya. Lepas raya? Ya, doktor. Lepas raya. Lepas raya kita tambah topik sikit lah masuk. Lepas raya kita buat minggu ke-8 atau 9. Ujung minggu ke-8 ataupun minggu ke-9. Nanti saya maklumkan balik. Okey. Okey, lagi satu saya nak ingatkan yang baru masuk, kita ada tasmik hafazan.
Mungkin kamu terlepas lah semua apa tu yang kita dah bincang dalam grup WhatsApp tu kan. Nanti kita ni balik. Tapi saya rasa dekat description tu ada kita ada link Google Site. Saya dah dalam tu kamu boleh tengok link-link arahan tugasan, nota slide apa semua, video-video rakaman yang kelas yang lepas. Kamu klik saja Google Site tu. Dalam description group kita tu kamu tengok dekat situ ada link. Okey. Untuk individu, tugasan individu antaranya kamu kena hafal 4 bacaan dalam solat. Itu pun saya ada bagi apa benda yang nak kena hafal, kamu buka je dalam Google Site tu. Jadi yang ni saya akan bagi jadual ikut ni lah dalam grup. Jadi tulis nama ikut tu. So, kebanyakan yang dah hafal sekarang ni dah hafal semua 4. Jadi mudahlah, dia dah habis lah bab ni. Okay, ada juga yang hafal baru 1. Dia kena cari masa lain. Jadi untuk esok, siapa yang ni Selasa ni, saya sebenarnya minggu ni saya terlampau, saya banyak benda nak kena selesaikan. Jadi untuk esok tu saya terpaksa postpone ke hari Ahad depan. Boleh tak? Siapa yang esok tu, jadual esok, saya akan bagi jadual baru, ataupun kalau kamu tak ada masalah, terus postpone orang yang sama ke Ahad depan. Tapi kalau kamu ada masalah, contoh ada kelas ke apa, kamu boleh pilih waktu lain lah. Sebab saya kena, sebab kalau hafazan ni, saya menunggu kamu tak boleh buat benda lain kan. Jadi saya kena siapkan, adalah benda penting juga saya kena siapkan akhir minggu ni. Jadi saya postpone minggu depan, dan untuk seterusnya saya akan bagi jadual lain. Jadi siapa yang belum hafal tu boleh masukkan nama ikut jadual tu. Kalau ikut yang dalam simpanan saya ni baru 11 orang je yang dah selesai. 12 orang, tapi 2 orang rasanya baru hafal 10 orang dah yang dah selesai, yang dah hafal habis semua. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa pertanyaan, saya harap kamu dapatlah berbincang tentang tugasan tu. Sebelum raya ni bincang dah. Berbincang, buat grup tu berbincanglah macam mana, tengok balik arahan yang saya bagi. Kalau tak faham apa-apa boleh tanya saya. Okey? Okey, kalau tak ada apa-apa,